dahulu, marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Ilahi kerana atas limpah-Nya yang dapat kita bersama-sama sekali lagi pada hari kedua program Simposium Peradaban Islam 1.0. Dengan ini, majlis akan dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof Haji Othman, Pengarah Institut Samhadari UKM. Yang berbahagia Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Ridwan. Yang berbahagia Kiai Haji Ghazi Mubarak Idris, Rektor Institut Dirasat Islamiyah Al-Amin Ridwan Indonesia. Yang berbahagia Dr. Muhammad Hilmi Jahil, Penasihat Persatuan Siswa Samhadari UKM, Delegasi Institut Dirasat Islamiyah Al-Amin dan peserta-peserta simposium sekalian. Majlis akan dimulakan dengan sesi pembentangan atas ucap tamu pertama pada hari ini yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof Haji Othman dengan tajuk kertas kerjanya, Mengapa Dunia Memerlukan Peradaban Islam. Sedikit berita tentang ucap tamu. Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof Haji Othman adalah Profesor di Program Fizik Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebelum ini, beliau adalah Ketua Jabatan Fizik, Timbalan Dekan Fakulti Sains dan Teknologi, Pengarah Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi UKM dan Pengarah Pertama Institut Samhadari sejak Julai 2007. Profesor Datuk Yusof terlibat dalam pendidikan tenaga keterbaharuan lebih 25 tahun yang lalu. Sumbangan utama beliau adalah dalam kajian sinaran suria dan sistem suria terma dan fotovoltaik. Kajian utamanya adalah dalam reka cipta pengumpul suria untuk air dan udara panas, sistem pam air suria, sistem fotovoltaik tersambung ke dan terakhir ini sistem pengumpul fotovoltaik terma. Beliau adalah di antara ahli akademik UKM yang membangunkan kumpulan penyelidik tenaga suria. Dengan itu, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang berbahagia saudara pengajar majlis yang saya hormati, Kiai Dr. Haji Ahmad Fauzi Tijani dari Pondok Pesantren Al-Amin dan Rektor dan peserta yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT telah mengizinkan kita untuk meneruskan pembacaan kita ini. Dan sebagai pengarah sedikit peradaban Islam ataupun Islam Hadari ini, saya selalu sering ditanya soalan inilah, apakah perlu kita mengembalikan ataupun apakah perlu kita menghidupkan semula peradaban Islam ini, dan kalau ya, bagaimana bentuknya. Jadi untuk menjawab ini, kita kena lihat, saya rasa dalam kertas ini saya akan meninjau peradaban lalu yang telah pun dibina dan bagaimana sedikit bagaimana kejatuhannya. Pastinya perbincangan ini maknanya meluas sekali, tetapi saya akan hanya mengutip poin-poin yang saya rasa. So kalau kita ini apa yang saya ingin nak bincangkan, kalau kita lihat kepada sistem yang lalu, mengikut apa yang saya baca seperti lalu, dan kebetulannya sempat menziarahi sebahagian tempat ini, sistem yang terawal yang dibina oleh manusia katanya adalah sistem feudal. Dan kerangkanya beginilah, dia ada seorang king, seorang raja, kemudian di bawahnya itu ada orang-orangnya, dan di bawahnya sekali ini barulah ada pekerja. Dan kalau kita pergi di setengah tempat dalam dunia ini, seperti di Greece misalnya, mereka king ini bukan hanya king, dianggap sebagai Tuhan, jelmaan Tuhan. Jadi kalau kita pergi menjadi tetamu dia punya
Tawif itu dia punya akan menceritakan tentang latar belakang bagaimana Greece ini membina tamadunnya. Dia akan menyebut bahawa di sana ada Maharaja Zeus yang dianggap Tuhan dan orang semua perlu patuh perintahnya, dan itulah yang berlaku. Kemudian apabila datang ajaran Kristian, mungkin dalam 400-500 tahun kemudian selepas itu, sistem yang mengatakan bahawa king ini digantikan dengan pahaman mereka tentang Jesus. Itu pun pada mereka menganggapkan Jesus itu anak Tuhan. Begitu juga kalau kita lihat di Mesir. Mesir pun sama, sehingga Fir'aun disebut oleh Allah, dia menyebut dengan jelas, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhanmu yang mulia. Dia mengatakan dia Tuhan. Jadi rakyat semua ini hidup untuk dia, dan dia telah berjaya membina tamadun. Mungkin kacamata kita kejam dan sebagainya, tapi itulah tamadun dibina. Pasti tamadun itu tidak kekal. Kemudian di atas bila kesedaran agama meningkat, saya rasa kesedaran agama Islam khususnya bila Islam datang dalam abad ke-6 Sallallahu Alaihi Wasallam mengembang dengan begitu hebat, kesedaran bahawa manusia itu Tuhan, ataupun yang memerintah itu Tuhan begitu di atas, yang bersifat macam manusia itu, yang punya nafsu dan sebagainya, yang semua orang bekerja untuk dia, itu bertukar menjadi satu pemerintahan kepada khalifah, dan di atas sana khalifah masih menguasai segalanya. Dan kemudiannya pasti bila masa berlalu dan sebagainya, dah lama begitu, maka berlakulah pelbagai kita kata perubahan-perubahan yang berlaku, sehingga kalau kita tengok bagaimana kejatuhan Islam di Andalusia pada 2 Januari 1492, anak sendiri membunuh ayahnya, dan bagaimana ketika Sultan Muhammad Fatih membuka kota Byzantium, Konstantinopel itu menjadi Istanbul pada 29 Mei 1453, dan digambarkan betapa lekanya, betapa maksiatnya, betapa zalimnya pemimpin itu. Jadi orang pun tak suka juga. Akhirnya bangunlah kemudian itu orang yang sangat tidak suka kepada Tuhan lah, Karl Marx datang dan sebagainya. Dan kita tengok ini sistem tanah didokong oleh Ikatan Tentera, kemudian pengaruh aristokrat dalam segalanya, rakyat tidak ada hak dan sebagainya. Maka datang pula satu sistem kemudiannya, apabila orang telah besarnya mengeksploitasi dan sebagainya, maka datang sistem yang dikenalkan sebagai sistem sosialis. Dalam sistem sosialis ini, saya cepatkan ini, dalam sistem sosialis, raja memang ditumpaskan. Kalau kita tengok di Mesir, bagaimana Raja Farouk itu kemudian kita kata diambil alih oleh Jamal Abdul Nasir dan sebagainya, dan kemudian mereka mengadakan satu macam lembaga untuk memerintah. Begitu juga di negara Cina. Negara Cina pun juga dulu ada maharaja-maharaja, tetapi kemudiannya setelah datang sosialis ini, dia menghapuskannya, dan malah negara Turki dicuba menghapuskan Islam, sehingga disebut bahawa walaupun dia declare di bawah Kamal Atatürk itu bahawa negaranya sekular, tetapi sekularnya amat kejam kepada Islam. Kalau orang lain sekular itu bermaksud, kalau kita pergi ke England sekarang ni, yang dimasukkan sekular itu semua orang boleh beramal dengan agama masing-masing. Malah kalau sekiranya dia nak buat masjid dan sebagainya atas penggunaan dengan wang sendiri dibenarkan. Tetapi di Turki bukan hanya setakat nak solat, berpakaian secara Islam tak boleh dan sebagainya. Begitu dia bangun seolah-olah agama ini tempat lain tak nak dihapuskan. Apa yang berlaku bekas di hal rasional misalnya, begitu juga di komunis tempat lain, dan digantikan dengan satu, kita kata satu sistem pemerintahan berpusat yang diketuai oleh, disebut sebagai pengurusi. Mao Zedong disebut sebagai pengurusi, dan kemudian dia berlaku. Dan kita mungkin memandang dari segi kacamata Islam dan sebagainya, mungkin zalim, tak betul dan sebagainya, tetapi saya ingin menyebut mereka berjaya menambah hati masyarakat dan membina peradaban ini, walaupun peradaban itu tidaklah kita kata kekal lama. Kemudian perkara yang berlaku pada sedikit ini, sebenarnya saya baca ini pada beberapa tulisan akibat daripada krisis ekonomi yang berlaku pada 1997 dan diikuti pada 2008, dan mereka mengkaji kenapa berlaku 1997 itu.
dan kenapa berlaku kita kata pengagihan ekonomi dan sebagainya yang tidak seimbang. Kalau kita melihat negara Rusia sebagai sebuah negara yang mendukung Karl Marx, sosialis ini, bagaimana jatuhnya itu ialah pemerintah terakhir yang membawa sosialis ini ialah Brezhnev. Kemudian masa itu pemimpin disebut dalam tulisan yang saya baca, pemimpinnya tua-tua betul. Jadi pengganti kepada Brezhnev ini pun ada yang seorang itu setahun lebih saja dia pun meninggal. Kemudian yang menjadi titik permulaan apabila Gorbachev mengambil alih sebagai presiden Rusia. Dan Gorbachev ini sebelum dia menjadi presiden Rusia, dia adalah menteri pertanian yang diberi tugas untuk melihat aktiviti pertanian. Untuk pengetahuan kita, di negara sosialis ini pertanian, aktiviti pertanian amat penting. Sebab di negara dia, sosialis ini negara dia adalah negara yang semua orang tidak boleh memiliki harta. Jadi kalau dekat, kebetulan saya ke negara Beijing pada tahun 85 ketika saya balik dengan S3 saya sebelum ke Beijing saya ke Anhui Province. Lalu saya ketemu seorang dosen macam saya juga, bidang saya solar energy. Dan oleh kerana 1 bulan saya di sana, saya dijemput ke rumahnya malam hari untuk makan-makan, untuk borak-borak sama-sama. Dan kita lah di sini kita ada restoran banyak kita pergi rumah visit. Tujuannya adalah untuk berinteraksi. Dan bila saya tanya pada dia, rumah ini milik siapa? Sambil dia tersenyum, dia kata, saudara terlupa, ini negara komunis. Mana boleh rakyat memiliki rumah? Jadi yang tua dia tinggal di bawah, yang muda dia tinggal di atas. Kalau negara dia orang lain ambil alih. Itu waktu saya bergerak daripada Shanghai menuju ke Anhui Province, kira-kira 7 jam dengan train, kereta api. Di kiri kanan tu banyak orang bekerja di ladang. Saya tanya ladang itu milik siapa? Itu milik pemerintah. Itu yang ramai-ramai dekat sawah. Itu semua, ya kita semua. Pagi-pagi datang pukul 7, orang datang pukul 12. Tengah hari nanti rehat, pukul 2 orang lain datang. Hasilnya dimiliki oleh negara. Dan negara akan mengagihkan balik semua rakyat. Rakyat tidak ada yang tak makan, kebutuhan tak ada. Dan tidak ada yang tidak ada rumah tinggal. Tempat tinggal. Kalau ada water heater yang kami pergi kemana air, semua orang akan diberi kemana air. Tapi orang tak perlu memiliki wang sebab semuanya diberikan. Sebab itu revolusi yang besar berlaku oleh Mao Zedong ini, universitinya tak berfungsi. Para akademi ahli itu dihantar ke sawah padi sebagainya, otaknya tak digunakan. Ini disebut oleh profesor ini. Dan saya tanya televisyen yang ada di Philips setelah habis datang di mana? Ini waktu saya konferen kat Geneva. Siapa yang pergi luar negara, dia ada dana sedikit, dia boleh belilah. Tapi tidak beli dalam negara. Untuk rakyat di sini, barang-barangnya menggunakan wangnya itu dibeli kedai khusus. Kita ada luar negara yang datang tak dibenarkan masuk kedai itu. Kedai itu kedai lain. Sebab kita dicas mahal. Dan kita diberikan kartu yang seolah macam wang. Tetapi bukan wang, tapi kita boleh tukar. Kita boleh tukar untuk beli barang. Sebagai barang sabun nak beli sutra, nak beli tea. Sebab ada unik dia punya sutra, dia cantik kan. Sebab negara dia gitu, ataupun tea. Dia macam-macam jenis tea. Kita nak beli, kita rasa nak bawa balik untuk isteri kan. Nak rasa untuk keluarga. Jadi kita boleh beli, tetapi dengan harga yang lebih mahal, mungkin 3-4 kali lebih mahal. Tetapi kita tidak boleh memiliki wang pakai. So itu pengalaman saya. Jadi saya nak cerita dekat sini. Sistem apabila Gorbachev menjadi Menteri Pertanian, saya nak sebut kenapa bila saya membaca tentang Menteri Pertanian ini penting. Jadi Gorbachev telah melawat ke negara Netherlands, negara Belanda. Dan negara Belanda ini ada satu negara yang kecil di Eropah. Tetapi anehnya sekecil-kecil negara seperti Netherlands ini, susunya Das Lady itu serata dunia. Ini kan aneh kan? Dan makanannya cukup untuk rakyatnya, malah dia ekspor ke luar negara. Dan daripada ekspor ke luar negara itu, dia mendapat dana untuk negaranya. Jadi dia pergi negara-negara yang hak lain juga yang dia untuk sebagai Menteri Pertanian untuk melihat aktiviti pertanian dan bagaimana mereka melakukan. Sebenarnya di dalam hatinya dia tertarik dengan sistem kapitalis. Tetapi dia berada dalam sebuah negara komunis. Jadi Gorbachev, ini
sosialis tadi yang kenapa saya sebutlah kan, kertas saya berada cuma 1 jam tak cukup. So, kapitalis lepas berarti dia tertarik dengan sistem ini, dan kemudiannya apabila dia menjadi orang kata pemimpin nombor 1 di Rusia, segera dia buat 2 perkara besar. Pertama disebut sebagai perestroika, yang kedua disebut sebagai glasnost. Dua-dua dia bahasa Rusia. Perestroika ini berarti mengagihkan semula ekonomi kekayaan negara ini dalam lebih, maknanya bukan dalam sistem sosialis tadi, mengagihkan semula. Saya sebut stop itu. Yang kedua, menyusun semula masyarakatnya sesuai dengan kita kata kepakaran yang dimiliki. Ini kapitalis. Sebenarnya itu adalah kapitalis. Dan idea yang sama sebenarnya berlaku di waktu Malaysia ini 13 Mei tahun 1969. Saya sudah, umur saya sudah 17 tahun ketika itu. Bila berlaku pergaduhan kaum Melayu Cina berbunuh di Malaysia ini, kemudian Tun Razak menjadi Perdana Menteri, dia buat Mageran, Majlis Gerakan Negara, kabinet semua diaktifkan, dan dia buat 2 perkara yang sama. Pertama, dia kata ekonomi Malaysia ini tak boleh dimiliki oleh Cina saja yang pegang Kotak B, Melayu bisa dapat. Dan di sawah padi tak boleh saja Melayu saja. Dan oleh kadar yang berniaga jadi orang kampung, forever orang kampung akan dipermaikan. So, terdapat 2 perkara. Pertama ialah dia bertanya, macam mana kita nak bawa orang-orang Melayu ini duduk bersama-sama untuk berniaga? Jawapannya ialah kita kena buat universiti. Itu yang naik pangkat, naik status semua. ITM naik status, college teknik menjadi dulu dia punya UTK, Universiti ITK, Institut Teknik Perusahaan, dan akhirnya menjadi UTM. Serdang asalnya Institut Pertanian, dijadikan universiti. Sebab kalau tidak, kita tak boleh. Dan negara ini forever akan jadi macam itu, dan forever kita akan bergaduh. Sebab yang bergaduh itu berlaku ketidakadilan. Ketidakadilan itu berlaku bukan kita tidak ada kekuatan, tetapi keupayaan kita, ilmu kita itu tak digunakan di dalam bidang yang sesuai dengan kita. Ini adalah fikir Gorbachev yang saya sebut. Dan apa yang berlaku dalam kapitalis ini ialah, kalau kita tengok itu mula-mula ada landlord, ada raja, ada Tuhan. Bahasa yang kasar lagi Tuhan. Kemudian ditukar kepada satu board yang disebut sebagai Central Committee, dipengurusikan oleh satu chairman. Tapi akhirnya mereka inilah yang kebas harta. Bila mau ditong turun, kita tengok bagaimana kebas harta. So, rakyat tak bersetuju dengan sistem itu. Tapi dalam masa yang lama, yang saya nak sebut ialah mereka membina peradaban. Peradaban terbangun. Dan mereka berkuasa. Satu ketika kuasa Rusia dan komunis kuat sekali mendominasi dunia. Sampai orang pun takut. Kemudian dia menjadi kapitalis. Apa itu kapitalis? Kapitalis. Apa maknanya? Bahawa yang di atas pemimpin itu tidak juga berkuasa. Yang berkuasa ni rakyat. Sebab itu kita tengok macam di Amerika, presidennya tak boleh lebih dari 2 tahun. Sebab dia tak boleh mimpi lah nak jadi presiden selama-lamanya. Tetapi kalau komunis boleh. Kalau lain boleh. Kalau yang Fir'aun berbukurun lah. Sampai anak cucu-cucu dia pun kekal. Orang lain memang tak tempat lah. Walaupun kita manusia yang sama. Tapi mungkin kita punya potensi yang lebih. So dalam sistem kapitalis, maknanya rakyat itu di-empowerkan. Ekonomi tidak lagi kepada central agency, yang ini yang dibawa oleh Gorbachev, iaitu petani-petani tadi diberinya sedikit tanah, yang tanah asal okey, itu pemerintah, hasilnya untuk pemerintah. Tapi kalau sekiranya hasilnya lebih daripada certain amount, katakanlah targetnya katakan 1 tan, tiba-tiba dia hasil 1.2 tan, kumpulan 2 tan itu dia milik dia boleh jual ke sesiapa. Apabila ini dilakukan, maka akan ada fasta kharaj, berlomba-lomba. Orang akan bekerja keras untuk menghasilkan hasil yang lebih. Jadi itu dipanggil kapitalis. Jadi kalau tidak ada persaingan itu, buat apa kerja keras? Saya kerja keras, dapat banyak duit juga. Tak kerja keras, dapat banyak duit juga. Saya kerja keras, tak ada duit kereta juga. Jadi dirasakan bahawa sistem kapitalis ini dia akan memberi satu persaingan. Tetapi manusia itu perlu diberi kebebasan. Sebab itulah pejuang-pejuang hak asasi manusia ini dia kapitalis. Jadi sistem pemerintahan itu dilantik oleh rakyat, rakyat yang menentukan, maka dia kena berdebate, berdialog macam sekarang ini melantik Presiden Amerika, kita melihat dia kena bagi tahu kepada rakyat. Dan negara-negara kecil lain, saya tak nak sebutlah,
nanti kata saya, cuba ikut, tapi ikut tak sama. Kalau disebut katakan demokrasi, tapi dia tak bagi ruang pun untuk opposition tu menyatakan apakah kami punya apakah apa yang kami buat bila kami diamanahkan untuk memimpin. Dia tak benar. Itu yang berlaku di Afrika, berlaku dan mungkin tak tahulah negara lain pun mungkin berlaku begitu. Tapi kalau dia ada real demokrasi macam Turki sekarang. Kalau sekiranya dia tertib ramai, maka pemerintah bagi duit pada dia dan dia boleh bagi tahu apa manifestonya, apa dia buat, apa yang akan dilakukan pada negeri ini kalau dia diamanahkan sebagai pemimpin. Dan cukup selama 5 tahun nanti kita menilai semula dan kita akan memilih. Dia sama ada nak meneruskan dia lagi atau tidak. Kemudian kalau kita mengambil keputusan nak meneruskan dia lagi, dia tak boleh jadilah presiden untuk lagi 3. Cukuplah untuk masa itu. Itu Amerika punya sistem lah. Jadi maknanya pentadbiran itu ekonomi terletak pada individu dan yang di satu lagi adalah swasta. Kalau sosialis itu swasta tak ada. Jadi peranan swasta ini amat penting sekali. Sebab kalau di Malaysia dapat highway pun swasta buat. Jadi kerajaan tak hutang. Jadi swasta ini dia punya jenang untung. So dia kena ada pakar-pakar. Itulah bidang-bidang seperti aktuaris, bidang seperti macam-macam ini yang datang. Terpaksa dia belajar untuk bagaimana nak meletakkan harga tol di sana. Kalau hutang sekian-sekian. So, peranan kerajaan adalah meletakkan dasar dan polisi saja. Maknanya kalau dia menipu, di mana dikatakan menipu? Kerajaan boleh intervene dan boleh hukum. Itu negara kapitalis. Rakyat berhak mengatur kehidupan sendiri dan melakukan aktiviti ekonomi. Saya nak jadi apa, saya di pasar. Kalau dulu tak boleh. Kalau saya rasa saya tak boleh masuk universiti, mungkin intellectual capacity saya tak begitu baik. Tetapi saya punya wajah yang cantik, handsome kan, ataupun boleh pergi main Olimpik, maka saya boleh jadi kaya dengan menjadi ahli sokan. Kaya itu bukan ditentukan oleh ijazah. Kaya itu terletak kepada diri itu yang mampu untuk to capitalize himself. Kata, nak empowerkan dirinya. So apabila dia telah melakukan aktiviti ekonomi, sudah pastilah pemerintah pun nak menyediakan kemudahan prasarana infrastruktur seperti jalan raya dan sebagainya, maka pemerintah dia akan mencukaikan. Itu yang disebut sebagai cukai income tax ke individu dan cukai korporat. Dalam negara sosialis tak ada income tax. Tak perlu pun income tax sebab pemerintah ambil semua. Tapi dalam negara kapitalis income tax ada. Dan itu yang kita katakan GST dan sebagainya itu ada. Sebagai sistem kapitalis dia mesti ada. Tapi bagaimana dia guna? Kalau negara itu real kapitalis, memang didebate dalam parlimen. Bukan Perdana Menteri ditentukan, bukan di dalam parlimen maknanya wakil rakyat. Maknanya kita nak komen, kita bagi kepada wakil kita. Hanya kaedah untuk memilih presiden dan parti ini berbeza. Kalau di Indonesia dan di Amerika, rakyat terus melantik presidennya. Di Malaysia tak. Kita melantik parti ya. Parti yang melantik dia pemimpin dan pemimpin parti menjadi Perdana Menteri. So, kita tak lantik terus. Jadi kita ikut British. Dia sebut ala Westminster. Mungkin yang Amerika ikut cara dia. Turki ikut cara dia. Kalau di Iran, kebetulan saya sampai dulu, dia ada satu board yang diketuai oleh Ayatollah yang besar tu. Dan sebelum orang itu nak dimasukkan dalam ahli majlis itu, dia secara individu sendiri kena menyatakan apa bentuk yang akan dia buat. Kemudian CV dia kena dihantar dan kalau dilihat dia pernah terlibat dengan kes-kes yang maksiat dalam segi agama, maka dia tak dibenarkan. Walaupun benda itu tidak dihukum di segi mahkamah, sebab mahkamah hukum dia lain. Sukar kan waktu di mahkamah. Tetapi image dia ataupun dia punya itu yang tak boleh diamanah, maka mereka tak benarkan. Maknanya dia demokrasi, tetapi dia tidak berhak untuk sewenang-wenang melantik. Ada satu lagi board yang memutuskan sama ada dia layak atau tidak. Ini bergantung pada. Tapi walaupun macam mana bentuknya, sebenarnya mereka adalah negara ini disebut sebagai demokrasi. Hanya bagaimana memilihnya itu kita boleh berbeza pandangan setiap negara. So, semua orang berhak untuk bersaing di segi ekonomi, semua orang. Sebab itu kita tengok debate-debate di negara barat ini. Kita tengok. Dulu siapa yang ada tanah banyak, dia jadi orang kaya. Nah, lalu dia fikir, yang kaya pun tak jadi, yang ada tanah banyak pun tak belum tentu kaya. Kalau dia tak usahakan tanahnya. Maka datang
segolongan usahawan dia tak memiliki tanah, tapi dia menyewa tanah. Sebab dia boleh tahu berapa banyak dia sewa setiap bulan. Bangunan kan, kalau dia tengok bangunan-bangunan bank kan, dia sewa. Jadi rupa-rupanya yang tidak memiliki tanah tetapi mempunyai idea untuk membangunkan, dia lebih kaya daripada tanah. Kemudian dia pindah kali. Hari ini orang pelik. Yang kaya ini bukan orang yang buat kereta, buat jalan, tetapi orang yang jual maklumat. Bill Gates misalnya, software misalnya. Orang dia tak nampak. Sekali dia buat software, dia boleh jadi billionaire. Steve Jobs misalnya. Dia kaya tu. Jadi masing-masing boleh kita kata mengumumkan idea dan pandangannya. Dan begitulah benda-benda yang lain. Dan tidak ada yang dikatakan moral berdasarkan kepada agama untuk dikatakan. Yang backbone ni yang ada orang kacau-kacau takut itu dia punya masalah agama, dia punya masalah. Masalahnya ini kreativiti saya maksudnya untuk menghasilkan pemuda itu. Itu challenge dari segi sains. Dan of course bila saya dah buat begitu, maka saya kena dapatkan orang saya balik sekolah. Saya nak bagi satu contoh yang selalu saya bagi contoh yang ini. Sebab kita kadang-kadang kita masih bermentaliti lama, tetapi berada dalam negara maju. Saya bagi contoh dalam bidang saya, solar energy. Ketika kita memperkenalkan solar energy, orang tanya kenapa nak buat solar energy? Isu yang sama sebenarnya bangun ketika ini sebenarnya saya baca di lupa saya, Journalist Week, seorang penulis yang tulis buku Future Shock dan juga Dr. Alvin Toffler. Alvin Toffler menyebut kalau kita melihat dari segi war, satu buku dia tulis tajuk bukunya War and Anti-War, dan satu lagi Power Shift. Kuasa ini berganjak daripada seorang pemimpin mungkin kepada diri kita. Hanya kita tak perasan kita ada kuasa. Lalu kita sebut dengan kuasa yang ada pada orang, kita tak tengok kuasa yang ada pada diri kita. Itu dia punya hujah. Kenapa pemimpin kuasa tak? Kita pun ada kuasa, tapi kita tak perasan kita ada kuasa. Okey, yang kedua yang disebut dalam bukunya War and Anti-War, dia saya nak sebut sini adalah dia menyebut kalau kita lihat peperangan dunia pertama, siapa yang menang peperangan dunia pertama? Jawapannya siapa yang memiliki teknologi terkebal. Bukan siapa yang hafal Quran. Bukan siapa yang khusyuk solat itu. Tetapi siapa yang memiliki kereta kebal. Tetapi kereta kebal, kereta ini, Amoka, dia ada handicapnya, dia ada kelemahannya. Kelemahan yang paling besar ialah apabila dia tak ada minyak dan dia overheated. Habis kan? Canggih macam mana kereta kebal? Kalau minyak dah habis, dia pun tak berjalan. Pakailah kita BMW, Mercedes, tapi kita pakai kancil, kita ada minyak, dia tak ada minyak. Kita lebih berjaya, insya-Allah. Dan satu lagi ialah kereta Amol ni besar, dia tak berjalan laju. Dan dia berhenti di tempat. Dan bila enjinnya bergerak di tempat, dia akan overheated. Teknologi tahun 1914, 100 tahun yang lalu, tidak ada untuk sejuk lagi. Lalu Jerman, kenapa dia menang? Dan dia bersama dengan Putih. Sebab Jerman mempunyai teknologi mesin yang hebat. Dan dia menghasilkan satu kenderaan yang tak perlu kepada dia panggil cooler. Cooler itu penyejuk. Dia pakai air cooler instead of water cooler. Itu yang hasil kereta Volkswagen yang tidak ada air. Dan orang kata untuk apa itu? Untuk hidup perang. Tetapi tak ada hidup nak berperang saja. Tapi teknologi yang digunakan dalam perang itu kemudiannya digunakan untuk kenderaan pengangkutan. Sebab itu saya tengok majunya Jerman ini kenapa? Dia ada Mercedes, dia ada BMW, dia ada Porsche. Cuba tengok kereta, dia ada Lamborghini. Dia ada kereta besar-besar. Yang bukan kereta itu yang penting. Daripada sendiri. Untuk menghasilkan kereta yang begitu hebat, berapa banyak saintis, berapa banyak ahli teknologi, berapa banyak pemikir yang perlu digunakan untuk berfikir sehebat itu. Dan ini kemudian diikuti oleh negara-negara seperti pun setelah mereka kalah dengan mereka. Dalam peperangan dunia yang kedua, siapa yang menang dalam peperangan dunia kedua? Pearl Harbor dengan kecanggihan perlengkapan Amerika tadi terpaksa tunduk dengan Jepun